Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Aw fi riwayatin akhar, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang bermaksud, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala akan ganjaran pahalanya, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang telah lalu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah masih lagi kita direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan Ramadan pada tahun ini. Dan alhamdulillah sekali lagi kita direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di 10 akhir Ramadan. Kerana di dalam 10 akhir Ramadan adanya malam Lailatul Qadar, itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. InsyaAllah hari ini kita akan cuba lihat satu hadis yang mengatakan tentang orang yang berpuasa tetapi puasanya hanyalah sekadar menjadi lapar dan dahaga, puasanya hanyalah menjadi sia-sia, dan orang yang berqiyam, qiyamnya hanya menjadi penat yang tak dapat apa-apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka orang yang tersebut, mengapa mereka puasanya hanya menjadi sia-sia? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sebab puasanya menjadi sia-sia adalah tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan yang keji ataupun dusta. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatan an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maksudnya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan keji, yakni dusta, serta mengamalkannya, maka Allah tidak berhajat orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Maka orang yang begini berpuasa tetapi masih lagi terus melakukan perkataan yang keji dan perbuatan yang keji, melakukan pendustaan, melakukan fitnah, melakukan tipu daya, maka orang begini Allah menjadikan puasanya hanyalah sekadar sia-sia sahaja. Dia puasa hanya sekadar lapar dan dahaga, tidak dapat apa-apa. Dan begitu juga dalam hadis yang lain mengatakan, orang yang tidak meninggalkan perkataan yang lalai dan lucah, maka orang ini juga adalah termasuk daripada orang yang puasanya hanya sia-sia. Laisa as-siyamu minal akli wasyarabi, inna as-siyamu minal lagwi warrafath. Yang bermaksud, puasa bukanlah hanya menahan diri dari makan dan minum, akan tetapi puasa adalah menahan diri daripada perkataan yang melalaikan dan lucah. Maka di sini dapat kita lihat dua benda: dusta, perkataan dusta, dan juga perkataan yang lalai, termasuk amalan, iaitu orang itu bercakap dan juga dia melakukan perkara dusta. Orang itu bercakap perkara yang melalaikan dan dia juga melakukan perkara yang lalai, maka orang ini adalah termasuk daripada golongan yang rugi dan sia-sia. Maka semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada golongan yang rugi. Seterusnya, hadis yang lain juga menyebut orang yang melakukan qiyam pada malam harinya, tetapi qiyam itu hanyalah sekadar menjadi penat, berdiri malam, tidak mendapat apa-apa. Orang begini adalah kerana mereka itu melakukan amalan qiyam kerana riak, kerana tidak ikhlas, nak menunjuk kepada orang. Maka itulah menjadi punca utama disebabkan amalan itu menjadi
sia-sia, tidak dikira apa-apa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesimpulan yang boleh kita dapat pada hari ini daripada beberapa hadis yang dibacakan tadi, bertepatan dengan masuk puasa itu sendiri. Puasa adalah menahan diri daripada lapar dan dahaga. Maka kita kena jaga juga puasa itu bukan setakat daripada menahan diri daripada lapar dan dahaga, kena tahan juga daripada maksiat, kena tahan juga daripada lalai, melakukan perkara lalai. Kerana perkara-perkara lalai dan maksiat inilah yang menjadikan pahala puasa itu tak dapat. Kita hanya puasa menjadi puasa yang lapar dan dahaga. Maka marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga puasa ini dapat kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita tergolong dalam golongan yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, man shoma Ramadan imanan wahtisaban, sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kerana mengharapkan keimanan kepada Allah Ta'ala, mengharapkan ganjaran pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala segala dosa-dosanya yang telah lalu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.